6.3 partial fraction. 6.3 partial fraction. Sebelum ini kita telah bincang factor theorem, remainder theorem. Ini satu topik yang terakhir 6.3 untuk bab 6. Kita lihat contoh. Sebelum ini kita dah belajar fraction. Kalau kita belajar fraction, ini dipanggil proper fraction. Maksud dia nombor di atas lagi kecil daripada di bawah. Ini dipanggil proper fraction. Okey, ini kalau kita selesaikan, kita akan dapat satu fraction dipanggil single fraction. Okey. Yang sebelah kiri ni yang dipanggil partial fraction ni. Yang sebelah kiri ni maksud dia daripada single fraction kita nak tukar kepada bentuk partial fraction. Maksud dia daripada single fraction ni kita tukar kepada beberapa pecahan. Okey. Jadi yang sebelah kiri ni dipanggil partial fraction. Yang sebelah kanan ni dipanggil single fraction. Jadi sekarang ni untuk polinomial ni kita akan tengok kalau kita diberi single fraction, bagaimana cara nak tukar kepada bentuk partial fraction. Okey. Okey, yang lain tu kamu bacalah. Okey, kita nak tengok bagaimana cara kita nak pecahkan. Yang pertama, kita tengok bentuk fraction yang diberi dalam soalan. Okey. Okey, katakan yang di atas ni sebarang function. Katakan saya namakan dia PX. Sebarang function. Kemudian kita tengok dia bergantung kepada denominator ni. Katakan X tolak 1. Satu lagi X tambah 2. Ni contoh. Okey, jadi sebelum kita nak jawab ni, kita kena start dengan general form dulu. Apa kemungkinan kita punya jawapan? Okey, jadi sebenarnya dia bergantung kepada denominator ni. Cara kita nak pecahkan, setiap faktor ni kita kena buat satu constant, A over X minus 1. Kemudian plus B over X plus 2. Ini cara kita nak pecahkan. Dia bergantung kepada denominator. Okey, kemudian yang kedua. Kalau kita diberi sebarang polinomial perkan dengan, kita ada faktor tetapi dia ada kuasa 2. Dia ada kuasa 2. Maksud dia kalau kita nak pecah ni, yang pertama kita akan buat X A over X minus 1 satu. Tapi kalau untuk yang kuasa 2 ni, kita akan ulang sebanyak 2 kali. Okey, kita akan ulang sebanyak 2 kali. So B over X plus 2. Maksudnya kita bermula daripada kuasa 1. Lepas tu baru kita buat kuasa 2. Kuasa 2. Kalau katakan ni tukar kuasa 3, maka kena buat lagi D over X plus 2 all in bracket cube. Okey, so bergantung kepada bentuk dia. Yang ketiga, maksudnya kita punya jawapan dia inilah dalam bentuk ni. Ini ramalan kita punya jawapan. Kalau yang lain, bentuk lain, katakan kita ada X minus 1. Lepas tu kita tengok X kuasa 2 tambah 4. Okay. X kuasa 2 tambah 4. Jadi yang faktor yang pertama ni kekal seperti biasa, X minus 1. Okay. Faktor yang kedua ni, kita tengok ini kalau dalam bentuk kuadratik, kita kena tengok yang ni. Adakah yang ni boleh faktor? Kalau boleh faktor, kena faktor. Kalau katakan tak boleh, maka kita akan buat ini X kuasa 2 tambah 4 ni tak boleh faktor. Kalau tolak boleh. Kalau kita rujuk balik, kalau katakan kita ada X kuasa 2 tolak 4, yang ni kita boleh tukar kepada X squared minus 2 squared. Maka kita boleh faktor. Ada dua faktor. Yang pertama tolak, yang kedua tambah. Okey, jadi kalau tolak boleh. Tapi kalau tambah, dia kena kekal seperti biasa ni. Kekalkan. Bila kekalkan, maksudnya tak boleh faktor, maka yang di bawah ni degree 2. Bila degree 2, maka yang di atas mesti degree 1. Kalau degree 1, maksudnya kita boleh buat BX tambah C. Boleh? Jadi kena syarat dia kalau kuadratik, kita kena check dulu boleh faktor ke tak boleh. Kalau boleh, kita kena faktorkan. Kalau tak boleh, terpaksa kita kekalkan degree 2, tapi di atas akan jadi degree 1. Maksudnya akan ada dua constant lah. Kalau kuasa 2, ada dua constant.
Kalau kuasa 1, degree 1, 1 constant. Okey? Jadi kalau kita jumpa soalan yang keempat. Yang keempat, kalau kita jumpa, katakan kita ada X tolak 1. Kemudian yang ini ada X kuasa 2 tolak 4. Okey? Macam ni lah. Jadi kalau kita nampak tolak, kuadratik kalau tolak, dia boleh faktor. Maka kita akan faktorkan. Maksudnya yang di bawah nanti, kamu kena tukar ni. Ni kena tukar. X tolak 2, 1. Satu lagi X tambah 2. Jadi bila kita nak pecahkan ni, maka kita akan pecahkan dengan cara faktor yang pertama. Ni kekal seperti biasa. Faktor yang kedua. Jangan refer yang ni, refer yang baru ni. So, B over X minus 2. Kemudian ni, yang ketiga, C over X plus 2. Okey? Jadi, kita kena tengok. Yang nombor 3 ni, kita akan buat BX plus C kalau tak boleh faktor. Kalau boleh faktor, kena faktor. Jadi, bila kita nak pecahkan ni, kita merujuk kepada yang baru ni. Okey tak? Setakat ni ada soalan? Boleh, sir. Boleh? Boleh, sir. Jadi, yang 1, 2, 3, 4 ni kamu kena ingat. Sebab, step pertama kalau kita nak jawab soalan, kita kena ramalkan dulu dia punya bentuk jawapan dia. Kalau yang ni salah, maka kalau kamu teruskan yang lain-lain tu, akan dapat kosong. Ini step yang pertama ni kena betul. Maksudnya, kalau kita nak ramalkan jawapan dia, mesti bentuk mengikut 1 hingga 4. Okey, sekarang kita nak write single fraction in partial fraction. Maksudnya nanti kita akan pecah ni daripada single fraction tukar kepada partial fraction. Jadi step yang pertama kita kena ramalkan dulu dia punya jawapan dia. Kita gunakan nota yang tadi 1 hingga 4 tadi. Jadi kalau kita ramalkan, maka kita boleh tulis 2x plus 3 over x minus 1 x plus 2. Okay, jadi kita mesti bermula dengan ramalan kita punya jawapan dia dalam bentuk ni, general form. Kalau kita refer pada denominator yang bawah ni, yang first ni, kita boleh buat a over x minus 1. Maksudnya kita boleh gunakan nota yang pertama tadi. Kalau yang kedua, kita akan buat b over x plus 2. Okay, ini kalau kamu tulis ni, dah ada 1 markah. Ni kalau tulis ni, 1 markah. Kalau 1 markah ni tak dapat, maka yang di bawah ni kosong. So, kena pastikan yang ni kena betul. Step pertama kena betul. Kalau salah pecah, maka terus. Bila sini B kosong, markah dia sampai ke bawah kosong. Okay? So, hati-hati. Step ini penting. Kemudian step yang kedua. Step yang kedua, kita tak nak bentuk fraction ni. Okay? Jadi, semua sebutan ni kita akan darab dengan denominator ni. Semua sebutan. Maksudnya, semua sebutan ni kita darab dengan denominator. Denominator yang ni lah. X minus 1. X plus 2. Okay. Jadi kalau yang pertama ni, semua ni. Kalau kita darabkan dengan yang ni, maka kita boleh cancel. X minus 1 kita boleh cancel. X plus 2 pun boleh cancel. Maka kita boleh tulis 2x plus 3. Okay. Equals to. Yang ni pula, kalau kita ambil ni, semua ni. Ni, darab dengan yang ni. Maka kita tengok mana yang kita boleh cancel. X minus 1. Maka yang tinggal X plus 2. Maka A multiply by X plus 2. So kita tulis X plus 2. Okay. Plus. Kemudian yang ni. Ambil ni fraction ni. Kita darab dengan yang ni. So kita boleh cancel X plus 2. Yang tinggal adalah BX minus 1. BX minus 1. Okay. Setakat ni ada yang tak faham tak? Ada yang nak tanya? Okey tak ni? Faham, sir. Faham Okey. Jadi ingat step yang pertama kita ramalkan jawapan dia. Step yang kedua kita hilangkan denominator ni. Kita nak bentuk fraction. Okey, daripada sini sebenarnya tugas kita nak cari A tu berapa, B tu berapa. Okey. Nak cari A dan B ni kaedah, dia ada 2 kaedah. Yang pertama kita kena pilih mana-mana 2 nilai X. Boleh pilih mana-mana. Nak ambil 0 dengan 5 ke, 2 dengan 10 ke, ataupun 3 dengan 5 ke, mana-mana. Sebarang nilai X.
Mana-mana nilai X yang kamu rasa senang nak kira. Cuma digalakkan kita mesti rujuk kepada denominator kalau kita nak senang kira. Kalau ikut peraturannya, mana-mana X pun kita boleh guna. Nak ambil X 100, yang ni kena ambil X 90 boleh. Mana-mana boleh. Tapi lebih mudah refer pada denominator. Refer pada denominator ni. Kalau yang bawah ni sama dengan kosong, maka X tu nilai dia 1. Kemudian kita refer pula pada second denominator ni. X tambah 2. Kalau sama dengan kosong, maka nilai X tu negatif 2. Ini cara yang paling mudah lah. Kemudian kita ambil nilai ni, kita ganti kiri dan kanan. Kalau saya ganti kiri, ini kita akan dapat 2 tambah 3, 5. Sebelah kanan, ini kalau ganti dapat 3A. Ini kalau ganti 1 habis. Maka terus kita akan dapat A itu sama dengan 5/3. 5/3. Macam itulah 5/3. Kemudian kalau kita ganti negatif 2, sini akan dapat negatif 4 tambah 3. So negatif 1. Ini kalau ganti negatif 2 habis. Ini kalau ganti negatif 2 dapat negatif 3B. Maka kita akan dapat B itu sama dengan 1/3. 1/3, ya betul. Kemudian soalan dia bukan tanya nak cari A dengan B ni. Soalan nak tukar ni single fraction in partial fraction. Jadi kita patah balik kepada ni general form ni, kita tulis balik. So jawapan kita adalah 2x plus 3 over x minus 1 x plus 2. Sekarang ni kita punya A kita ni. A ni adalah 5/3. Sepatutnya saya akan tulis 5/3 kat sini. Tapi kalau kita nak tulis sebagai jawapan 5, yang 3 tu terus kita turun ke bawah untuk jawapan akhir. Sama juga untuk B ni, sepatutnya saya kena tulis 1/3. Tapi kita tulis dengan cara 1/3. Terus turunkan 3 tu. Maka inilah kita punya jawapan. Setakat ni ada soalan? Boleh tak? Boleh sir. Faham Ini kaedah yang pertama. Saya lebih suka guna kaedah yang pertama ni, ganti nilai je. Ini sudah Boleh saya padam ni? Boleh sir. Boleh? Saya nak tunjuk kaedah yang kedua kaedah yang kedua. Nanti kamu pilihlah mana kamu rasa mudah. Ini saya tunjukkan. Step yang pertama kalau nak guna kaedah yang kedua. Step yang pertama sama. Ramalan jawapan dia adalah A over X minus 1. Kemudian B over X plus 2. Yang step yang kedua ni sama. Ni kalau katakan dua fraction ni, kita dapat silang lagi mudah. X plus 2 Bx minus 1. Cross multiply lagi mudah. Untuk yang ni, seloknya kalau nak guna kaedah yang kedua ni, kita kena expand yang sebelah kanan ni. So Ax plus 2A plus Bx minus B. Ni kalau nak guna kaedah kedua, sebelah kanan kena expand. Kemudian by comparing, kita gunakan comparing the coefficient. By comparing the coefficient of, kita pilih sebelah kiri ni. Kalau kita compare untuk coefficient of x to the power of 1, kita compare kiri dan kanan. Kiri nilai dia 2. Kiri kita boleh ambil nombor dia 2. Sebelah kanan kita boleh ambil A dengan B. Maksudnya kita akan tulis 2 equals to A plus B. Maksudnya kita compare kan. Sebelah kiri kita refer pada coefficient of x. Sebelah kiri 2. Coefficient of x untuk sebelah kanan A tambah B. Ini persamaan pertama. Kemudian kita by comparing the coefficient of constant ataupun x to the power of 0, constant. Sebelah kiri constant dia 3. Sebelah kanan
Constant dia adalah 2A. 2A, kemudian ada satu lagi negatif B. Okey. Kemudian kita akan buat persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. Dan nanti kamu selesaikan, nanti kamu akan selesaikan ni. Saya ringkaskan, nanti kita dapat A sama dengan 5/3. Kemudian B dia akan sama dengan 1/3. Okey. Maka jawapan akhir dia jangan biarkan macam ni. Jawapan akhir tulis macam tadi. 2x tambah 3 per x minus 1. X plus 2. Equals to 5/3. Terus 3 ni kita letak di bawah. Kemudian plus 1/3. Okey, ini kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ni kita gunakan by comparing the coefficient. Kaedah yang pertama tadi by substitution method. Okey, jadi kamu pilihlah mana kamu rasa mudah. Okey, saya rasa mudah kaedah yang pertama. Okey, cuma yang ni kelemahan dia kamu kena expand dengan sebelah kanan. Kemudian kamu kena buat simultaneous equation. Banyak kerja sikit lah. Okey, tapi jawapan dia sama. Okey, contoh 24. Contoh 24. Okey, kalau kita jumpa soalan ni. Okey, kita kena pastikan yang di bawah ni boleh faktor ke tak boleh. Kita kena fikirkan ni. Jadi, kalau boleh faktor, kita kena faktorkan. Jadi, step yang pertama, apa yang kita buat, kita akan tulis x plus 7. Kalau boleh faktor, faktor. Okey. Ini kalau kita faktorkan ni, 2x kuasa 2. Okey, kalau kita faktorkan, kita akan dapat x tolak 1, x tambah 2. Ni faktor kan? Kalau tak tahu guna kalkulator lah. Okey, sama dengan, okey, maksud dia bila kita nak ramalkan jawapan dia, jangan refer pada asal ni. Kita kena refer pada yang kita dah factorize ni. So, kita akan ambil equals to a over x minus 1. Kemudian satu lagi b over x plus 2. So kita refer pada sini. Kemudian step yang kedua. Step yang kedua, hilangkan denominator ni. Dengan cara semua sebutan ni darabkan dengan denominator. Denominator kita adalah x minus 1, x plus 2. Semua ni, setiap sebutan ni. Jadi yang sebelah kiri ni mudah. Hilangkan je denominator ni, kita tulis je x plus 7. Settle. Yang ini, kalau kaedah asalnya, kita kena ambil ni, darabkan dengan yang ni. So, kita boleh cancel x minus 1, x minus 1. Maka kita dapat ax plus 2. Ax plus 2. Kemudian, kita ambil yang ni, darab dengan ni pula. So, cancelkan x tambah 2, yang tinggal bx minus 1. Ataupun kalau kita nampak ada dua fraction ni, cross multiply lagi mudah. Ni cara cepat lah. Okey, kemudian katakan saya nak guna segregation method. So, kita pilih, disebabkan constant kita ada dua, pilih dua nilai x. Pilih sebarang dua nilai x. Cuma digalakkan refer pada denominator. Kalau kita refer pada denominator ni, kita akan dapat nilai pertama x sama dengan 1. Kalau refer pada sini, x sama dengan negatif 2. Okey, lebih mudah refer pada yang sini. Kemudian gantilah dengan 1. So, sebelah kiri 8. Sebelah kanan 3A. Dapatlah nilai A 8/3. Settle. Kemudian ganti dengan negatif 2. Sebelah kiri 5. Sebelah kanan ni habis. So, negatif 3B. So, B equals to negatif 5/3. Okey, so 8/3 dengan negatif 5/3. Okey, betul. Kemudian ingat, soalan bukan suruh cari A dan B ni. Kita nak tukar dalam bentuk partial fraction. So, jawapan akhir dia, kita tulislah. Jawapan akhir x plus 7. Kita tulis soalannya, jangan ambil yang ni. Tulis soalan. X kuasa 2 tambah x tolak 2 sama dengan. Okey, A kita adalah 8/3. Sepatutnya 8/3 ni. Tapi per 3 ni kita letak di bawah. Macam tu penulisan dia. Untuk yang B, negatif. So, letak sini. Negatif 5/3. Maka inilah kita punya jawapan.
Okey, kita nak express sama tak? 27. Ya betul. Okey, express 9 over x minus 1. Kemudian kita ada kuasa 2. So tengok balik nota tadi 1 hingga 4 tu. Kita kena bermula dengan general form dia. Okey, kita kena tengok bagaimana cara kita nak pecahkan. So yang pertama kita tukar dulu 9 per x minus 1. Oh sorry, ada lagi ni. X plus 2. Ini soalan ni, soalan. Okey, kalau kita refer pada first factor ni, kita akan dapat a over x minus 1. Kemudian, kita tengok ke sini, dia ada kuasa 2. Maksud dia, kita kena ulang 2 kali. Maksud dia, kita akan ada 2 constant. So, kita ulang. Yang pertama, x tambah 2, kuasa 1. Kemudian, kita ambil x tambah 2, kuasa 2. Okay? So, pastikan ini betul. Kalau salah, maka kosong. Okay? Okay, macam betul lah. Kita pecahkan. Okay, kemudian kita tengok sini, kita ada 3 constant. Maknanya kita perlukan 3 nilai x lah. Tapi sebelum tu, kita kena hilangkan denominator. Maksudnya, setiap sebutan ni kena darabkan dengan denominator ni, x minus 1, kemudian x plus 2. Okay. Setiap sebutan. Untuk sebelah kiri ni mudah. Hilangkan je denominator ni. Sama dengan. Kemudian, kita ambil yang ni. Ambil ni. Darabkan dengan yang ni. Maka kita boleh cancel x minus 1. Yang tinggal adalah kurungan kuasa 2. So, kita boleh tulis a x plus 2 square. Selesai. Okay, kemudian yang ni pula. Kita ambil fraction ni. Darabkan dengan ni. So, kita cancel. Ni memang kita cancel. Tapi dia ada kuasa 2. Maka dia akan ada lagi lah. So, kita boleh tulis b x minus 1. Kemudian x plus 2. Okay. Kemudian tambah dengan c. Ni cancel ni. Cancel. Yang tinggal adalah x minus 1. Okey, setakat ni ada yang tak faham tak? Ada yang dah keliru dah? Okey tak? Cara saya dapatkan daripada ni fraction ni, saya akan dapat dalam bentuk. Ada yang tak faham? Okey. Okey, sir. Okey. Kemudian kita nak dapatkan ABC ni. Okay, kalau kita gunakan substitution method, kita perlukan 3 nilai x. So, cubalah x mana yang sesuai. Kena ada 3. Okay, nak buat 0, 1, 2 boleh. 2, 3, 5 boleh. Mana-mana boleh. Tapi lebih mudah refer pada denominator. So, ambil yang pertama 1. Kalau saya refer di sini, negatif 2. 2. Kalau refer kat sini, dia sama dengan yang pertama tadi. Yang kedua. So, yang satu lagi, yang ketiga ni, kita ambil lah sebarang nilai. Lebih mudah ambil 0. Lagi mudah. Okey. So, ganti sebelah kiri 9 kekal. Yang ini akan dapat 3 kuasa 2. 9A. Yang ini akan dapat 0. Ni semua ni 0 ni. Kalau ganti 1. Ini pun sama juga. Maka terus daripada sini, terus dapat A sama dengan 1. Dah, mudah. A sama dengan 1. Kemudian kalau ganti negatif 2, sebelah kiri kekal 9. Sebelah kanan ni habis 0. Yang ni pun habis 0. Ini akan jadi negatif 3C. 3C. Okey. Kemudian kita akan dapat C equals to negatif 3. Yes, selesai. Kemudian kita ganti 0 pula. Sebelah kiri 9. Sebelah kanan, ini kalau 0 ni akan jadi 4A. 4A, A tadi 1. Kemudian, kita nak cari B. B, okey, kita ganti 0. Negatif 1, so negatif 2 lah ni. Ini negatif 2. Kemudian kalau ganti 0, negatif C. Negatif C, negatif C, tapi C kita dah ada lah. Okey, maka selesaikan ni. Daripada sini kamu dapatkan B. B sama dengan negatif 1. Okay, nanti kamu cek lah. B sama dengan negatif 1.
Jadi kena ingat, soalan bukan tanya cari A, B, C. Dia nak tukar dalam bentuk partial fraction. Daripada single fraction ni, tukar dalam bentuk partial fraction. So, jawapan akhir tulis 9 per. Ini soalan dia. X tolak 1, X tambah 2 kuasa 2. Okey, kita tulis yang pertama. A sama dengan 1. So, 1 over X minus 1. B, negative 1. X plus 2. Kemudian C, negative 3. X plus 2 all square. Maka inilah kita punya jawapan. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Ada yang tak faham? Okey tak? Boleh ke ni? Boleh je, sir. Okey, kalau katakan kamu nak guna comparing the coefficient, boleh juga. Tapi kamu kena expand lah ni. Kena expand. Leceh sikit lah kamu kena expand ni. Banyak kerja sikit lah. Ataupun kamu boleh buat, kalau katakan kamu nak gabung dua kaedah tu. Dua yang pertama tu saya guna substitution method. Yang ketiga ni saya gunakan comparing the coefficient. Boleh? Tak ada masalah. Tak semestinya kita mesti guna satu kaedah je. Kita boleh gabungkan dua kaedah. Okey? Nanti jawapan dia akan sama. Yang penting kita mesti dapatkan A berapa, B berapa, C berapa. Itu 28. Sama juga step yang pertama, kita mesti ramalkan dia punya jawapan dia. Jadi saya akan tulis macam ni lah. 3x plus 1. Ini dia punya soalan ni. Soalan x squared 2x minus 1. Okey, kita nampak yang pertama ni dia kuasa 2. Bila kuasa 2 kita kena ulang 2 kali. Kena ulang 2 kali. Maksudnya ada dua constant lah. Yang pertama bermula kuasa 1. Habis tu baru kita buat kuasa 2. Itu cara dia. Kalau kuasa 3 ulang lagi. C over x cube. Kemudian kuasa 2 berhenti dekat sini. Terus kita ambil faktor yang kedua. Plus C over 2x minus 1. Ini kalau tulis ni mesti dapat B1. Kemudian step yang kedua, hilangkan denominator. Maksudnya semua tu kita darabkan dengan denominator. Kita ambil x squared 2x minus 1. Sebelah kiri ni mudah je. Sebelah kiri hilangkan bawah je. So kita akan tulis 3x plus 1. Settle. Yang ini, ni kita ambil ni, fraction ni, darabkan dengan yang ni. Maka saya boleh cancel x. Ini kuasa 2 akan jadi kuasa 1. Darab dengan 2x kuasa 1. So kita boleh tulis A x 2x minus 1. Settle. Untuk yang B pula, kita ambil yang ni, darab dengan ni. So cancelkan x kuasa 2. Yang tinggal B 2x tolak 1. B 2x tolak 1. Kemudian untuk yang C pula. Ni yang C ni, darab dengan sini dapat cx kuasa 2. Okey, ni step yang kedua. Mesti ada. Ni kalau dari segi markah ni, ini B1. Ini K1. Mesti ada. Dua ni mesti ada. Okey, kemudian kita nak cari A, B, C. Maknanya kita perlukan 3 nilai X. So pilihlah 3 nilai X. 3 nilai X. Okey, lebih mudah kita refer pada denominator. Ini kalau X sama dengan kosong, 0 lah ni. 1. Yang ni kalau yang ni sama kosong, dia akan sama dengan yang pertama. So tak payah. Ni kalau sama dengan kosong, dapat X sama dengan 1/2. Okey. Kemudian yang ketiga tak ada. Kita ambil dah sebarang nombor. Nak ambil 1 boleh, nak ambil 5 boleh, nak ambil 3 boleh. Nak ambil nanti 1 boleh. Okey. Pilih mana-mana nombor. Maksudnya dua yang pertama ni kita refer pada denominator. Yang terakhir ni boleh ambil sebarang nombor. Okey. Kemudian kita gantilah. Sebelah kiri ganti 0. So kita akan dapat 1 equals to, yang ni habis 0. Yang ini akan jadi negative B. Yang ini akan jadi 0. Ni 0. So terus dapat B equals to negative 1. Selesai. Kemudian sebelah kiri ganti setengah. Ini kena guna kalkulator ni. Okay. So 3 darab setengah. 3/2 lah. So kita ambil 3/2. 3/2 tambah 1.
Yes, 5/2. Ni sebelah kiri 5/2. Sama dengan. Ni kalau ganti setengah habis. Ni kalau ganti setengah habis. Kosong. Ini akan jadi 1/4 C. 1/4 C. Maka dapatlah C tu berapa? Okey. Jadi kita ambil 5/2. Okey, 5/2. Nak darab 4. Ini darab 4. Yes. 10. Maka C sama dengan 10. Okey. Boleh ke setakat ni? Boleh, sir. Okey, C 10. Ya, okey. Kemudian kita nak cari A pula. Nak cari A, saya guna nilai 1. So, kalau 1 sini 3 tambah 1, 4. 4 sama dengan A tak tahu. Okey, ni 1. So, saya ambil A. A yang ni nak cari ni. Ini kalau ganti 1, 2 tolak 1, 1. Lagi senang. Okey, tambah dengan B dah ada. B negatif 1 tadi. So, ganti 1. So, 1 lah. Kan? So, tambah dengan C. C itu adalah 10. Maka daripada sini, kita akan dapat A itu sama dengan yang ini berapa tadi? 9. So, dapat negatif 5. Okey, hati-hati buat pengiran ni. Okey, dah selesai. So, jawapan akhir jangan berhenti di sini. So, kita tulislah jawapan akhir kita. 3x tambah 1 per dengan x kuasa 2. 2x tolak 1. Sama dengan A tadi negatif 5. So, tulis negatif 5 per x. B negatif 1. 1 per x kuasa 2. C 10. Okey, 2x minus 1. Maka inilah kita punya jawapan. Okey, macam mana setakat ni? Ada yang nak tanya? Habis contoh 28. Okey tak? Okey. Boleh? Okey, sir. So macam tu lah. Okey, sir. Okey, kalau sukakan cabaran, gunalah comparing the coefficient. Okey? Saya rasa kaedah gantian yang lagi mudah. Okey, yang ni kena tengoklah nota tadi. Daripada 1 hingga 4. Kita tengok mana yang sesuai. Okey, jadi ramalan jawapan kita yang pertama, kita tulis ya. 4x. Okey, x plus 1. Kemudian 3 plus x squared. Ni. So, kalau kita refer pada yang pertama, terus x, a over x plus 1. Settle. Kemudian, kita tengok second factor ni. Kita nampak ada bentuk kuadratik. Bila kuadratik, kita cuba faktorkan. Tapi kalau kita nampak macam tambah, sebenarnya kalau tambah ni dah tak boleh faktor lagi dah. Bila tak boleh faktor, ini degree 2. Bila degree 2, mesti ada 2 constant. Divide by 3 plus x squared. So, ingat kalau kuadratik, jangan terus pecah bx tambah c. Kena tengok. Boleh faktor ke tak boleh? Kalau boleh faktor, kena faktor. Kalau tak boleh, baru kita buat cara ni. Okey? So, ingat tu. Ini nota nombor 3 kan? Okey, ini kau tulis dapat B1. Kemudian, step yang kedua, kita hilangkan denominator ni. Dengan cara semua sebutan darabkan dengan denominator x plus 1, 3 plus x squared. Okey? Maknanya, setiap sebutan darabkan dengan ni. So, sebelah kiri mudah je. Tak payah nak buat apa, kita hilangkan jadi denominator. Sebelah kanan ni disebabkan ni dua pecahan, kita boleh darab silang. Ataupun kaedah asalnya kita akan ambil a over x plus 1 multiply by yang ni. So, cancel. Cancel, maka yang tinggal a 3 plus x squared. Tu. Kemudian, yang ni, kalau darab yang ni pula, kita boleh cancel yang ni. Maka saya boleh tulis bx plus c multiply by x plus 1. Okey, ataupun kalau kita nak cepat, kita cross multiply je. Cross multiply je, so dapatlah ni. Tapi pastikan buat kurungan Dan kalau tak buat kurungan salah. Kita tengok ada 3 constant, maka kita mestilah gantikan 3 nilai x yang sesuai. Pilihlah sebarang x
Yang mudah. Okay. Kalau nak mudah, refer dulu pada denominator ni. Yang pertama negatif 1. Kemudian kalau kita refer kat sini, tak ada nilai X. Tak ada nilai X. Bila tak ada, kita ambil lah sebarang nilai. Mungkin kita boleh ambil kosong. Ambil yang mudah je. Ini 1. Maksudnya, 2 yang seterusnya ni, kita terpaksa ambil sebarang nilai. Yang pertama boleh kita rujuk kepada denominator. Okay. Jadi kita gantilah. Kalau ganti negatif 1, maka sebelah kiri dapatlah negatif 4 sama dengan, ini kalau ganti 1 ni 4. Yes. Ini kalau ganti negatif 1 habis kosong. Maka dapatlah A sama dengan negatif 1. Settle. Kalau ganti 0, so sebelah kiri 0, yang ini akan jadi, ni kalau 0 ni 4. Ni kalau 0 ni 3 kan. 3 darab negatif 1. So negatif 3. Boleh kan? Tambah dengan, ni kalau 0 ni tinggallah C. Ni kalau 0 darab dengan 1. Maka daripada sini dapatlah C sama dengan 3. C sama dengan 3. Okey tak? Okey, setakat ni ada yang nak tanya ke? Boleh? Okey tak? Okey, sir. Boleh ulang balik tak kenapa dapat negatif 3? Negatif 3? Oh, yang tadi ni. Okey. Saya gantikan X ni dengan 0. So, ni 0. Ya, ni sebenarnya 0 ni. So, asalnya dalam kurungan ni 3 kan? 3, tetapi kita dah ada A. So, 3 darab negatif 1. Boleh? 3 darab negatif 1, negatif 3. Boleh? Okey, sir. Okey, settle. So, C3. Kita nak cari B pula. Ambil lah nilai. 1 ke, nilai 10 ke, 12 ke, 15. Ambil yang mudah je. Kalau saya pilih 1 je. Okey, 4 sama dengan. Okey, ini kalau ganti 1, dapat 4. 4 darab A. A tu negatif 1. 4 darab negatif 1. Negatif 4. Okey, kemudian tambah dengan. Okey, yang ini akan jadi B tambah C. Jadi saya boleh tulis B tambah C. C dah ada. Kemudian darab dengan 2. Okey, 1 tambah 1, 2. So, proses kamu ambil, kiralah B ni berapa. Kalau ikutkan 1 lah jawapan dia. Okey, sebab ni 0. Okey, pandai-pandai lah macam mana kamu nak kira ni kan. Okey tak ni? Okey, B sama dengan, yes. Betul tak? Dapat 1 kan? 1. Betul ni? 4. 8. 4. Betul. Okey, selesai. Kita dah ada A, B, C. Maka jawapan akhir dia tulislah balik. Pastikan jawapan akhir dia tulis 4X. Ini saya tulis ni. 4X over X plus 1. Kemudian 3 plus X squared. Sama ke dengan A, negatif 1. So, letak negatif 1 per X tambah 1. Settle. Kemudian B1. C3. B1. C3 bagi dengan 3 tambah X kuasa 2. Maka inilah kita punya jawapan. Okey, ada nak tanya ke? Okey tak ni? Sir. Ya. Yang bila X sama dengan negatif 1 tu, kan kita buat cari A sir kan? Ya. Negatif 1 tu tak payah masukkan dekat BX tambah C ke? Okey. Memang kalau ikutkan kaedah dia, kita akan ganti. So, dapat nanti B tambah C. Kan? Itu kurungan yang pertama. Tapi kalau kurungan yang kedua ni, kalau saya ganti nanti 1, yang ni dah 0. Jadi kalau sebelah dia 0, dah tak payah ganti dah. Memang keseluruhan ni 0. Jadi kita jangan buang masa. Kaedah asalnya, kaedah asalnya memang betul lah. Hidup lagi ni. Negatif B tambah C. Tapi disebabkan gantian sebelah kanan ni 0, maka dia tak payah kira lagi. Terus 0. Jangan buang masa. Contoh-contoh yang kita buat sampai 29. Okay? Contoh yang kita buat sampai 29 ni, dia ada syarat sebenarnya partial fraction ni. Partial fraction ni ada syarat. Dia mesti dalam bentuk proper fraction. So ingat proper fraction ni maksud dia,
nombor di atas, kalau nombor biasa lah, dia 1/4, 3/5. Ini dia panggil proper fraction. Kalau polinomial, kita refer pada degree. Ni degree 1. Yang bawah degree 3. Maka kita terus buat partial fraction. Nanti dalam exam kamu kena hati-hati ya. Nota yang saya bagi tadi 1 hingga 4 itu dengan syarat single fraction tu mesti dalam bentuk proper fraction. Okey, kita tengok contoh 32 ni. Contoh 32 ini dalam bentuk improper fraction. Ini dalam bentuk, ni kalau kita nak panggil ni, ini dalam bentuk improper fraction. Okey, improper fraction ni maksud dia, kalau pecahan biasa, nombor yang di atas tu, nombor yang di atas lagi besar pada bawah. Ni dia panggil improper fraction. 5/2, 8/3. Ni keturunan ni, improper fraction ni. Tapi kalau dalam polinomial, kita refer pada degree dia. Sekarang ni degree dia 3. Degree 3. Yang bawah degree 2. Ini dia panggil proper fraction. Ataupun dalam polinomial, kalau katakan atas degree 2, bawah degree 2, itu pun dipanggil improper fraction. Okay? Jadi kalau kita nak buat partial fraction, kalau daripada improper fraction, macam ni, saya nak tulis ni. Okay, macam ni. Kalau kita ada improper fraction ni, kita nak tukar dalam bentuk proper fraction. Sebab bila dah dapat proper fraction, baru kita buat partial fraction. Baru kita boleh selesaikan. Okay? Kalau macam ni tak boleh buat ni. Ni kita tak boleh tukar terus kepada partial fraction. Sebab dia dalam bentuk improper fraction. Jadi apa yang kita buat? Kita kena buat dulu long division. Ni kita dah belajar ni. Kena buat bahagi dulu. Okay, ini untuk case degree di atas lagi besar daripada bawah. Contoh macam ni lah. 3, degree 3, bawah degree 2. So, ini dipanggil improper fraction. Case yang kedua, kalau degree atas sama dengan di bawah. Kalau katakan sini saya tukar, ni X kuasa 2. So, degree atas kuasa 2. Degree bawah 2. Itu pun kena buat long division juga. So, ingat untuk case yang improper fraction ni. Sama ada degree dia lebih besar daripada bawah, ataupun degree dia sama dengan di bawah. Okey? Kena buat long division. Jadi sekarang ni kita kena buatlah long division. Jadi step yang pertama, tak boleh jawab ni terus ni. Tak boleh jawab terus partial fraction. Kena buat long division. Okey, so kita kena buat, ingat kalau kita nak buat long division ni, kita mesti ambil semua degree yang ada. Kalau tak ada, letak 0. Plus 0x. Minus 2. Pastikan semua degree ada. 3, 2, 1, 0. Semua degree kena ada. So, divide by. Ok, yang ni selalunya kamu expand ni. Expand. So, dapat x kuasa 2. 3. Kalau kita ambil tolak 2 tambah 3. So, tambah x lah. Tolak 6. So, kita bahagilah. Ini akan dapat x. Ini akan dapat x kuasa 3. Kena ingat balik lah. Bagaimana cara nak buat ni? Saya teruskan je. Tolak 6x. Kemudian kita subtract. Tolak. Ini akan dapat negatif x kuasa 2. Ini akan dapat positif. Okey, divisor kita 3 sebutan. Maka mesti yang ini mesti 3 sebutan juga. So, ini negatif 1. So, dapatlah negatif x kuasa 2. Kemudian negatif x. Tambah 6. So, dapatlah, ni kalau kita subtract ni, akan dapat 7x. Ini akan dapat negatif 8. Betul. Ok. Setakat ni ok tak? Ada nak tanya? Boleh ke? Ok, sir. Ok, ini contoh berapa ni? Contoh 30 Contoh 30. Yes. Okey, jadi kalau kita bahagi contoh ni x kuasa 3. X kuasa 3. Okey, betul-betul.
Jadi kalau kita bahagi, kita dapatlah 7x tolak 8. Jadi sekarang ni soalan ni, kita dah boleh tukar kepada penulisan dia macam ni. X kuasa 3 tolak 2. Kemudian kita akan ambil X tambah 3 X tolak 2. Ni sama dengan, okey, kita ada quotient. Quotient kita adalah X minus 1. Quotient kita X minus 1. Kemudian kita ada remainder ni. Ini kan. So tambah dengan, kalau remainder ni kita kena ambil 7x minus 8 over ni denominator ni. X tambah 3 X tolak 2. Okey, begini. Ni dah cerita lainnya. Okey tak? Okey, jadi sekarang ni kalau kita lihat yang fraction ni, ini degree 1. Yang bawah ni degree 2. Maka yang ni kita boleh gunakan partial fraction. Maka jawapan kita nanti, jawapan akhir kita, yang ni X tolak 1 bersama dengan partial fraction. Jadi sekarang ni kita buat partial fraction untuk yang ni je. Untuk yang ni je. Okey, jadi sekarang ni X tolak 1 tu kita tinggalkan dulu. Kita buat partial fraction untuk yang ni. 7x tolak 8 per dengan X tambah 3 X tolak 2. Okey. Okey, so kita akan tengok ni tadi. Okey, so yang ni je kita buat. Yang ni je kita buat partial fraction. Yang ni kita tinggalkan dulu. Okey, so kita fokuskan ni. So bila kita fokuskan ni, okey, ramalan jawapan dia. Jadi kita fokuskan ni je. Ramalan jawapan kita adalah disebabkan ni dua faktor yang berbeza, maka memang kita akan dapat ada dua constant. Kemudian hilangkan denominator. Hilangkan so hilangkan. Selalunya daripada sini, ikut kaedah saya, ambil sini ni terus ke sini. Ini tak payah. Ni terus ke sini. Sebab kita nak jaga masa. Okey, kemudian kita ada dua constant. Bila ada dua constant, kita kena pilih dua nilai X. Dua nilai X. Boleh ambil sebarang nilai. Nak ambil 5 dengan 10 boleh. 2 dengan 7 boleh. Sebarang nilai. Tapi digalakkan refer pada denominator. So, tolak 3, 1. Kalau kita refer kat sini, X sama dengan 2. Saya eloknya gunakan nilai yang ni. Gunakan nilai yang ni. Okey, ganti sebelah kiri dengan negatif 3. So, dapatlah negatif 21 tolak 8. So, dapatlah negatif 29. Okey, negatif 21, negatif 29. Yes, 29. Sama dengan, ini kalau ganti dengan negatif 3. Negatif 3, so kita akan dapat negatif 5. 5A. Kemudian, ini kalau ganti negatif 3, habis. Maka daripada sini kita akan dapat nilai A itu adalah 29/5. 29/5. Selesai. Ganti 2 pula. 14 tolak 8. 6. Sama dengan, ini habis. Ini akan jadi 5B. 5B. Maka dapatlah B itu sama dengan 6/5. 6/5. B 6/5. Yes, selesai. Okey, maka jawapan akhir. So kita dah ada A dan B. Jangan lupa kita jawapan akhir kita. Jawapan akhir kita saya tulis balik. Soalan kita tadi X kuasa 3 tolak 2 per dengan X tambah 3. Soalan tadi apa sih? Okey, X tambah 3 dengan X tolak 2. Okey, tadi kita tengok sebelum saya buat fraction tadi, partial fraction, kita ada satu nilai quotient. Jangan lupakan dia ni. Kemudian baru kita gabungkan dengan partial fraction yang kita dapat tadi. So A tadi adalah 29. So tulis 29/5 X tambah 3. Selesai. Kemudian B adalah 6/5. 5x tolak 2. So inilah kita punya jawapan. So hati-hati bila kita jawab soalan, kita tengok dulu soalan tu. Adakah dalam bentuk proper fraction? Kalau dalam bentuk improper fraction. Improper fraction, kalau soalan tu
dalam bentuk improper fraction, kita tak boleh terus buat. Kita mesti buat long division dulu. Kena buat ni dulu supaya dia bertukar kepada proper fraction. Okey. Daripada sini nanti baru kita tengok. Kan kita ada nota ada 4. Nak pilih yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, atau yang keempat. Tapi kalau daripada sini jangan pilih 1, 2, 3 atau 4. Tak boleh buat. Mesti buat long division dulu supaya kita akan dapat bentuk dalam bentuk proper fraction. Okey. Cuma bila kita buat macam ni, kita maksud dia X tolak 1 tadi kita abaikan dulu. Tapi bila jawapan akhir, jangan fokuskan jawapan ni je. Sebab soalan dia bukan yang ni sebenarnya. So ini kita ambil tapi bersama dengan quotient tadi, yang kita buat long division tadi.